Kenapa orang Yahudi berada di Madinah? Para ulama sirah, kesemua mereka mengatakan orang Yahudi berada di Madinah disebabkan mereka menunggu Nabi akhir zaman. Seperti yang dijanjikan di dalam kitab-kitab mereka, menceritakan secara terperinci ciri-ciri Nabi akhir zaman dan di mana tempat keluar Nabi akhir zaman. Lalu orang Yahudi, mereka bukan sahaja ahli kitab yang alim sahaja mengetahui tentang Nabi akhir zaman, bahkan mereka juga mengajar kepada anak-anak mereka tentang akan lahirnya seorang Nabi akhir zaman. Dan mereka akan bergabung dengan Nabi akhir zaman ini untuk membawa seruan dakwah dan memerangi golongan-golongan yang tidak beriman kepada Nabi akhir zaman. Jadi berdasarkan maklumat yang ada di dalam kitab mereka menceritakan Nabi akhir zaman itu akan lahir di negeri ataupun di tempat yang ada pokok tamar. Lalu sebab tu mereka cari, mereka selidik, mereka dapati tempat yang ada ditanam pokok tamar dengan banyak adalah di Madinah. Bahkan ada juga riwayat menyatakan mereka tahu Nabi akhir zaman itu akan berhijrah di negeri yang banyak pokok tamar. Maknanya Nabi itu bukan asal penduduk tempat yang ada pokok tamar banyak. Mereka juga tahu Nabi akhir zaman itu akan datang dari Mekah. Ada riwayat yang menyebut sedemikian. Maknanya mereka tahu tentang Nabi akhir zaman itu terlampau terperinci, terlampau detail mereka tahu. Bukan sahaja sifat Nabi akhir zaman mereka kenal, bahkan cerita di mana dia dilahirkan, semuanya mereka tahu. Kerana itu orang Yahudi yang sebahagiannya datang dari Syam. Kan kita biasa dengar cerita ketika Rasulullah kecil, Abu Talib bawa Nabi berniaga di Syam. Kan? Di Syam, apa yang berlaku? Jumpa dengan orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi ni kebanyakannya berada di Syam. Jadi mereka keluar dari Syam, meninggalkan tempat mereka. Dalam riwayat sebut, kami meninggalkan tempat kami fihi khamrun wa khamir, lebih kurang begitu. Maknanya menceritakan tempat yang subur, tempat yang cukup makanan, bukan tak kering kontang seperti Mekah dan Madinah. Mereka tinggalkan Syam untuk menunggu Nabi akhir zaman. Sampai begitu sekali bersungguhnya mereka nak ikut Nabi akhir zaman. Akan tetapi tuan-tuan, apabila Nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggukan itu, dan mereka menyangka Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi akhir zaman itu, memilih Nabi akhir zaman itu dari kalangan orang bukan Bani Israel, sebaliknya dari kalangan orang Arab. Sedangkan Yahudi memandang orang Arab orang jahil. Yahudi memandang orang Mekah dan Madinah sebagai orang jahil. Bahkan orang Arab Mekah dan Madinah pun mengiktiraf Yahudi sebagai orang ada ilmu, orang ahli kitab, kerana mereka ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Bila Nabi akhir zaman itu diutus dari kalangan Arab, mereka mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 89, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ketika mana datang kepada mereka apa-apa yang mereka tahu, yang mereka kenal, yakni Nabi Muhammad, kafaru bih, mereka mengingkari, mereka mengkufuri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ini ada sekumpulan orang Islam yang suka dia teka-teka peristiwa akhir zaman, nak tunggu Imam Mahdi, nak tunggu hari kiamat. Antara yang terbaru, kumpulan yang dikenali sebagai perjalanan mimpi terakhir. Mereka dulu ni duk tunggu bila berlaku kiamat, dan mereka nak tunggu Imam Mahdi. Cuba tuan-tuan bayang, apakah agama suruh kita tunggu hari kiamat? Apakah agama suruh kita tunggu kedatangan Imam Mahdi? Agama tak suruh kita tunggu kedatangan hari kiamat. Agama juga tak suruh kita menunggu kedatangan Imam Mahdi. Agama suruh kita mempersiapkan diri jika kiamat berlaku. Maksudnya mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, sekalipun kita tak bertemu dengan hari kiamat, goncangan besar hari kiamat, katakan kita tak bertemu dengan goncangan itu, kita tetap akan bertemu kiamat yang kecil, iaitulah kematian. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang
bawa ajaran agama, benda utama dia tentang hari kiamat. Maksudnya tunggu kedatangan hari kiamat, teka hari kiamat, kononnya hari kiamat akan berlaku pada tahun sekian-sekian. Bersaksikanlah ajaran itu tak betul, kerana tak ada manfaat. Katalah kita katakan ajaran tu kata hari kiamat akan berlaku pada bulan 12 tahun 2022. Lalu orang ramai tunggu buat apa? Kita belum pasti lagi akan hidup pada bulan 12 tahun ni. Tak pasti lagi. Sekarang bulan 9, bulan 12 kita tak tahu, barangkali esok kita mati, barangkali lusa kita mati. Jadi untuk apa kita menunggu sesuatu yang belum pasti? Yang pasti mati telah ada, akan datang. Oleh kerana itu, persiapkan diri, persiapkan bekalan untuk bertemu dengan Allah. Sama ada kita bertemu dengan Allah melalui pintu kematian, atau kita bertemu dengan Allah melalui pintu hari kiamat. Yang pasti kita telah mempersiapkan bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga isu Imam Mahdi. Kalau ada ajaran yang mendakwa mereka akan bertemu dengan Imam Mahdi, kita buat persediaan untuk menjadi tentera Imam Mahdi sebagai contoh, maka bersaksikanlah ajaran-ajaran yang seumpama ini ke semua ajaran-ajaran yang menyeleweng. Kenapa? Kerana usaha mereka adalah usaha yang sia-sia. Sesiapa yang menunggu kedatangan Imam Mahdi belum tentu dia jadi pengikut dan tentera Imam Mahdi. Buktinya apa yang berlaku kepada orang-orang Yahudi, sekalipun mereka mempersiapkan diri untuk menjadi pengikut Nabi akhir zaman, tetapi ketika Nabi akhir zaman itu datang, mereka kafaru bih. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ketika mana Nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggukan itu datang, dan mereka tahu Nabi itu adalah Nabi akhir zaman, mereka mengingkari Nabi tersebut. Itu yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Kerana mereka menempuh jalan yang salah. Mereka membunuh para Nabi yang diutuskan kepada mereka, Bani Israel. Mereka tidak mengikut ajaran kitab yang diturunkan kepada mereka, terdiri daripada kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka ubah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba mereka nak tunggu Nabi akhir zaman. Apa semua ni? Samalah dengan masyarakat pada hari ini. Sunnah Nabi mereka jauhi. Mereka tak nak ikut sunnah Nabi, tiba-tiba nak tunggu Imam Mahdi. Bila datang Imam Mahdi, mereka tak akan ikut Imam Mahdi. Mereka akan berlawanan dengan Imam Mahdi kalau Imam Mahdi itu datang.